Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Rabb. Yang saya hormati ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi keizinan dan kesihatan kepada kita untuk kita pada petang ini bersama-sama lagi untuk berbincang, berdiskusi berkaitan dengan perkara-perkara ataupun kita panggil faedah-faedah yang boleh kita ambil daripada Al-Quranul Karim, kalam Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak ada perkataan yang lebih baik. Disebut bahawa kelebihan kalam Allah berbanding perkataan-perkataan lain, kalam-kalam lain adalah seperti kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluk yang lain. Maksudnya perkataan Allah adalah perkataan yang terbaik. Tidak ada perkataan yang lebih baik yang boleh mendahului daripada firman dan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita bermula, sekiranya suara saya tersangkut, nanti mohon ada yang tolong mencelah untuk saya ulang semula perkataan yang tersangkut. Sebagaimana yang kita telah baca ataupun berbincang pada beberapa pertemuan yang lalu, 4 pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah selesai. Yang mana kita telah selesai sebanyak 8 asas, iaitu asas yang pertama, kalau boleh saya ulang, iaitulah bercakap dengan percakapan yang baik. Yang kedua, asas yang kedua, mungkin kita tidak suka sesuatu dia baik bagi kita, sesuatu yang kita suka mungkin dia buruk bagi kita. Asas yang ketiga, janganlah kita lupa kebaikan orang lain. Asas yang keempat, kita lebih mengetahui diri kita walaupun kita memberi alasan. Asas yang kelima, rosaklah ataupun tercelalah orang yang berbohong ataupun orang yang melakukan kerosakan. Asas yang keenam, sesungguhnya perdamaian itu adalah lebih baik. Asas yang ketujuh, orang yang telah melakukan sebaik mungkin sesuatu perkara, maka kita tidak menanggung dosa orang lain. Minta maaf Ustaz, ulang asas yang ketujuh Ustaz, hang tadi. Asas yang ketujuh, iaitulah kita apabila orang telah melakukan suatu kebaikan ataupun pekerjaan dengan sehabis baik, maka kita tidak boleh lagi mencela ataupun menghinanya. Dan asas yang ke-8, iaitulah kita tidak menanggung dosa orang lain. Pada hari ini insya-Allah kita akan berbincang 2 lagi asas, yang mana sebelum kita memulakan perbahasan, sebagaimana biasa, mukadimahnya iaitu saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan satu kaedah tadabbur, yang mana dia adalah satu kaedah yang sebenarnya dia memerlukan kepada pemahaman bahasa. Namun demikian, Hang Ustaz.
Sangkut Okey. Ustaz. Yang mana namun demikian, sekiranya kita tidak memiliki ataupun tidak menguasai bahasa Arab, ialah kita tidak nafikan memang agak sedikit sukar untuk kita untuk advance lebih lagi terhadap tadabbur, kerana pada kebiasaannya tadabbur ni dia banyak bermain dengan persoalan bahasa, keindahan lenggok bahasa. Dia lebih kepada, kalau kita bahasa Melayu pun sama ataupun Inggeris, itulah kesusasteraan bahasa. Yang mana kalau di dalam bahasa-bahasa lain ada perkataan-perkataan indah yang diguna pakai. Begitu juga di dalam bahasa Arab. Cuma lebihnya di dalam bahasa Arab ini, dia adalah perkataan wahyu yang mana keindahannya bukan keindahan ciptaan manusia, tetapi manusia. Tetapi dia adalah keindahan yang dicipta oleh Tuhan manusia. Tidak sebagaimana bahasa-bahasa lain. Keindahan-keindahan yang ada di dalam bahasa lain, dia mungkin adalah satu pemikiran daripada pakar-pakar bahasa, dan tidak kita panggil, tidak mustahil sebenarnya ia diambil daripada ataupun ada sedikit sebanyak yang diambil daripada keindahan bahasa Arab. Cumanya di dalam Al-Quran, apabila kita berbicara soal keindahan bahasa, dia memberi kita banyak faedah. Antaranya kita akan merasakan bahawa ayat itu dia ada lebih lagi maksud yang hendak disampaikan kepada pembacanya. Itu secara ringkas ataupun kita panggil bagaimana keperluan bahasa, mahu tidak mahu sedikit sedikit sebanyak memang ada keperluan untuk seseorang itu sedikit sebanyak mempelajari asas-asas bahasa. Tidaklah sehingga menjadi pandai ataupun boleh berbicara, berbual dalam bahasa Arab. Tidak juga. Cuma sedikit sebanyak mungkin ia menjadi satu keperluan. Okey, kaedah yang ingin saya kongsikan pada hari ini ialah yang berbunyi at-tanwin ghaliban yadullu ala tafkhim. Tanwin baris dua. Tanwin ni baris dua kan. Biasanya menunjukkan sesuatu yang lebih daripada biasa. At-tafkhim ni kalau di dalam ilmu tajwid, mungkin Ustaz Aziz boleh betulkan. Saya pun tidak berapa ingat ataupun mahir dalam istilah-istilah tajwid. Ataupun ada tuan-tuan dan puan-puan yang ingat. Tafkhim ni kalau ra, tafkhim tebal kan? Tebal. Tafkhim tebal. Betul, alhamdulillah. Okey. Okey, maksudnya dia bila kita tafkhim, maksudnya dia suatu yang kalau tebal tu, maksudnya kalau kita sebut raw tu dia lebih daripada biasa lah. Bukan, maksudnya sebutan tu lebih jelas. Maksudnya lebih daripada kebiasaan. So misalnya inna ma'al usri yusra. Dalam surah Asy-Syarh, Alam Nashrah, Allah Subhanahu Wa Taala mengulang ayat ni dua kali kan, dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama setiap kesusahan itu ada kesenangan. Itu terjemahan literal sahaja, maksudnya kesenangan. Tetapi ayat itu dia datang dalam bentuk yusra tu. Yusra, perkataan yusra, dia didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk nakirah. Nakirah bermaksud satu perkataan yang tidak mempunyai huruf alif lam di hadapan dia. Boleh sahaja Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat inna ma'al usri al yusra, tetapi tidak.
didatangkan dengan nakirah tanpa alif lam dan digantikan dengan tanwin baris 2 pada hujung perkataan tersebut. Sebenarnya kalau didatangkan sedemikian, ia adalah satu kalau kita panggil sebagai ringkasan atau perkataan yang ringkas. Tetapi dia sebenarnya membawa maksud yang lebih. Kerana di dalam bahasa Arab, antara kebiasaan ataupun nature bahasa Arab ini, antara nature bahasa Arab ialah bahasa yang banyak cuba diringkaskan. Tidak kisah sama ada dalam perbualan. Contohnya kalau dalam perbualan pun, dia kalau dalam perbualan bahasa seharian, banyak perkataan-perkataan yang diringkaskan. Contohnya ada 3 perkataan jadi satu. Ma'alaika syai'un jadi ma'alish contoh. Maksudnya dia suka ringkas-ringkas. Tetapi di dalam Quran, apabila sesuatu perkataan itu diringkaskan, dia sebenarnya bukan sengaja untuk diringkaskan, tetapi dia ada yang tak mute kalau di dalam Al-Quran, dia bukan sengaja untuk dia bukan sengaja diringkaskan, tetapi dia mempunyai maksud tersendiri kenapa dia diringkaskan. Maksudnya ada objektif dia. Kalau di dalam ni dia bertujuan memberi isyarat bahawa Allah hendak memberi kemudahan yang jauh lebih besar selepas sesuatu kesusahan. Jadi terjemahan dia kalau secara literal, kesenangan saja. Setiap kesusahan, kesulitan yang kita hadapi, pada akhirnya insya-Allah Allah akan beri kemudahan ataupun satu jalan keluar. Itu secara literal. Tetapi secara bahasanya, secara sastra bahasanya sendiri, balaghah Quran itu sendiri, dia sebenarnya bukan semata-mata kemudahan jalan keluar, tetapi dia adalah jalan keluar, kemudahan yang jauh lebih besar daripada kesusahan yang menimpa. Jauh lebih besar daripada kesusahan yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan atau beri kita musibah atau beri kita ujian, maka insya-Allah jalan keluarnya adalah lebih besar, lebih penuh hikmah dan lebih lagi kita panggil overcome kesusahan kita tadi. Kalau kita contohkan di dalam firman Allah berkaitan dengan penceraian. Semua orang lihat penceraian itu sesuatu yang menyedihkan, susah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu selepas daripada perceraian tersebut, sesiapa yang bertakwa yaj'al lahu makhraja. Ayat 1000 dinar yang selalu kita gantung di dinding itu, sebenarnya ayat itu pada asalnya ia adalah ayat berkaitan dengan perceraian. Okey, selesai pendahuluan kita pada hari ini, sesi ini. Seterusnya, sebagaimana biasa untuk saya kongsikan motivasi umumnya, iaitulah untuk kita lebih semangat, lebih lagi berdedikasi ataupun kita lebih lagi mempunyai kesungguhan, menambah kesungguhan kita untuk menggali khazanah-khazanah yang ada, yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan, makanan-makanan rohani yang Allah hamparkan kepada kita di dalam Al-Quran. Sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di kalangan kamu ialah mereka yang belajar dan mengajar Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis nombor 5027. Hadis ini ramai orang yang telah membacanya.
Tetapi hakikatnya hadis ini tidak ramai yang bersungguh-sungguh ataupun hadis ini sangat-sangat masyhur, begitu popular di kalangan masyarakat. Tetapi sebenarnya hakikatnya tidak ramai yang berjaya masuk di dalam maksud hadis ini. Secara ringkasnya, yang dimaksudkan dengan belajar dan mengajar Al-Quran itu iaitulah membaca, mengajar membaca, mempelajari dan mengajar isi kandungan ayat, hukum hakam dan apa sahaja faedah daripada Al-Quran. Sekiranya kita pandai membaca Al-Quran, sekiranya kita mengetahui sedikit sebanyak hukum tajwid, sekiranya kita ada asas-asas tersebut, maka jangan kita sia-siakan anugerah dan rezeki yang Allah berikan itu untuk kita. Setelah kita belajarnya, maka kita kena usaha untuk kita mengajar untuk mengajarnya. Kita katakan siapalah kita untuk mengajar. Kita katakan balik kepada perkataan tersebut, tidak semestinya mengajar itu mengajar kepada orang secara publik. Mengajar yang paling terbaik Al-Quran ini, pada hemat saya, yang paling terbaik ialah kita ajarkan kepada, kalau ada cucu, kita ajar, kita usaha untuk ajar, kita menjadi orang pertama. Tapi janganlah berebut dengan mak ayah dia pula, anak dan menantu kita. Kita usaha untuk kita dapat, kalau ada anak kecil lagi, untuk kita yang ajarkan Fatihah, surah Fatihah padanya. Maksudnya dia mengetahui bacaan Fatihah, walaupun tak sempurna, dia tahu baca Fatihah itu, bermula-mula dia tahu tu daripada kita. Kerana apa? Kerana membaca Fatihah ni adalah satu yang paling ringkas, yang paling kita nak kata mudah pun taklah, tapi yang paling diperlukan, paling ringkas dan paling diperlukan oleh seorang Muslim. Kerana apa? Kerana dia perlu untuk membacanya setiap kali dia menunaikan solat. Tengok berapa banyak pahala yang mengalir. Sebagaimana yang kita tahu, apabila telah mati, idza mata ibn Adam, kalau mati seorang anak Adam itu, inqata'a amaluhu, terputusnya amalan dia illa min salas, kecuali 3 perkara. Antaranya ialah au ilmin yuntafa'u bihi, atau iaitulah salah satu daripada yang kita akan dapat manfaatnya, kita akan terus hidup, ialah ilmu yang dimanfaatkan. Jadi membaca Fatihah, orang nampak kecil, tetapi sesungguhnya kalau ia ditimbang dengan timbangan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ia sesungguhnya dia jauh lebih besar daripada mereka-mereka yang mengajar banyak benda-benda lain. Mengajar banyak benda lain, tapi sebenarnya terlepas perkara yang kecil, tetapi faedahnya yang banyak dan besar. Begitu juga kita, kalau kita contohnya ialah kalau anak-anak dah besar, cucu-cucu pun dah besar, ataupun dah ada orang yang mengajarnya, ada lagi cara lain untuk kita masuk di dalam ayat ini. Antaranya ialah kita membuat satu halaqah, ataupun kita membuat satu kumpulan di rumah kita. Kalau di zaman pandemik ni, ni antara cara dia, iaitu secara online macam ni, Google Meet dan sebagainya. Kalau dengan ahli keluarga, maka kita duduk, kalau di antara maghrib dan isyak, di antara maghrib dan isyak, duduk, nak pergi kuliah di masjid pun tak boleh, duduk bersama ahli keluarga, kemudian masing-masing membaca satu ayat, kemudian dibacakan terjemahannya, kemudian kalau tahu sedikit sebanyak hukum tajwid, dikeluarkan hukum-hukum tajwidnya. Kemudian kalau ada berkaitan hukum hakam yang jelas, maksudnya contohnya dalam Quran ada sebut hukum yang jelas, zina, menghormati ibu bapa,
larangan memakan bangkai, maksudnya ada hukum-hukum yang jelas, maka kita keluarkan faedah-faedah yang jelas tersebut, maksudnya yang tak perlulah, yang tidak memerlukan kepada pentafsiran yang panjang lebar ataupun fatwa-fatwa yang diperlukan daripada alim ulama, maksudnya benda tu jelas, jadi kita keluarkan sebagai satu tazkirah, muzakarah di antara kita sesama ahli keluarga, supaya kita sama-sama dapat masuk di dalam golongan ataupun masuk di dalam makna hadis ini, iaitu orang yang paling baik dari kalangan kamu. Kemudian yang kedua, jika kita lihat daripada ayat ini ataupun hadis ini, yang terbaik ialah mereka yang Ustaz, betul Ustaz. Kemudian faedah yang kedua daripada hadis ini ialah yang terbaik itu ialah mereka yang menghimpunkan dua sifat, iaitulah belajar dan mengajar. Di dalam hadis ini disebut ta'allamal Qur'ana wa tu maksudnya dan. Maksudnya dia bukan satu pilihan, maksudnya belajar saja kemudian tidak mengajar. Tapi dia yang terbaik ialah menghimpunkan kedua-dua sifat, iaitulah kita belajar dan kita berkongsi apa yang kita belajar dengan orang lain. Bukan semestinya kita berkongsi tu orang tu maksudnya dia tidak tahu. Contohnya hari ini Allah Subhanahu Wa Taala beri saya rezeki melalui tuan-tuan untuk saya dapat kongsi dengan tuan-tuan, bukan bermakna tuan-tuan dan puan-puan tak tahu, ibu-ibu, ayah-ayah tak tahu. Sebaliknya ialah perkongsian yang mana apa yang saya tahu, apa yang saya belajar. Apa yang saya belajar? Yang saya belajar dan saya baca, mungkin tuan-tuan juga pernah belajar dan pernah baca. Tetapi ia juga termasuk di dalam bab saling ingat mengingati. Mudah-mudahan sama-sama kita termasuk di dalam golongan yang Nabi SAW maksudkan di dalam hadis ini. Okey, yang terakhir, objektif belajar dan mengajar ialah amal. Jika tidak termasuk di dalam makna hadis ini. Maksudnya, kita belajar, kita mengajar, ia adalah bertujuan untuk amal. Kerana apa? Kerana jika tidak beramal, maka tidak ada faedah sesuatu ilmu itu. Kerana sebagaimana disebut, orang yang berilmu itu ialah mereka yang mengamalkan ilmunya, bukannya mereka yang mempunyai ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Okey, selesai. Jadi kita masuk kepada asas yang ke-9, iaitulah lelaki tidak sama dengan perempuan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walaysa dzakaru kal untha." Dan lelaki tidak sama dengan perempuan ataupun sebagaimana perempuan. Ka tu sebagaimana, seperti. Surah Ali Imran ayat 36. Surah Ali Imran 36. Okey, latar belakang ayat yang menceritakan tentang lelaki tidak sama seperti perempuan. Ayat ini berkisah tentang ibu kepada Maryam alaihassalam. Beliau, iaitu ibu kepada Maryam ni, daripada keluarga Ali Imran ataupun isteri kepada Imran, beliau bernazar untuk menjadikan anaknya, iaitu Maryam alaihissalam, anaknya yang bakal lahir kelak, sebagai petugas di Baitul Maqdis. Maksudnya ketika beliau, ibu Maryam ni mengandungkan. Betul Ustaz. Ketika ibu Maryam mengandungkan Maryam, dia tak tahu pun lagi anak dia tu Maryam, maksudnya belumlah ada nama. Dia tak tahu lelaki ataupun perempuan. Jadi dia nazar untuk anak dia kalau lahir nanti nak jadi sebagai khadimah atau khadim di Baitul Maqdis. Menjadi petugas ataupun yang bekerja sebagai berkhidmat di Baitul Maqdis. Tetapi setelah melahirkan anaknya itu, didapati yang dilahirkan ialah anak perempuan. Maksudnya macam mana ni?
Kalau anak lelaki memang dia, kalau anak lelaki memang akan beliau serahkan kepada Baitul Maqdis untuk dia menjadi petugas di situ, berkhidmat di Baitul Maqdis. Tapi lelaki, lalu beliau menyatakan, tetapi yang keluarnya perempuan, lahir perempuan. Lalu beliau menyatakan Menyatakan keuzuran daripada nazar yang dijanjikan. Maksudnya dia nazar untuk nak serahkan anak yang dilahirkan tu untuk berkhidmat di Baitul Maqdis, tapi keluar ataupun yang dia lahirkan, yang beliau lahirkan ialah anak perempuan. So macam mana? Kerana untuk berkhidmat di Baitul Maqdis sudah barang pasti tenaga anak lelaki adalah jauh lebih kuat berbanding anak perempuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu sebenarnya hal tu. Allah sebut walaisa dzakar, dan perkataan Maryam alaihissalam ni walaisa dzakaru kal untha ini, ia adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih mengetahui, kan? Jadi sememangnya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta perbezaan jantina ini bukan sengaja. Sekiranya Allah ingin menjadikan semuanya sama, maka tidak perlu untuk Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan wa khalaqnakum azwaja, kan? Dan wa khalaqnakum azwaja, kan? Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kamu berpasang-pasangan. Maksudnya ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, kan? Kalau tumbuh-tumbuhan pun ada, kan? Ada jantan, ada betinanya. So Allah Subhanahu Wa Taala mencipta perbezaan jantina ini bukan sengaja, dan apabila telah ada perbezaan jantina, sudah barang pasti akan ada perbezaan dari sudut muamalat ataupun bagaimana interaksi wahyu dengan perbezaan jantina ini. Okey. Kesempurnaan dalam perbezaan. Lelaki dan perempuan ini memang berbeza, tetapi perbezaan mereka ini ialah satu kesempurnaan. Maksudnya lelaki itu sempurna sebagai seorang lelaki, dan wanita itu sempurna sebagai seorang wanita. Lelaki tidak akan sempurna sekiranya dia menjadi seperti wanita, dan wanita tidak kelihatan sempurna sekiranya dia menjadi seperti lelaki. Lelaki, kalau sini saya bagi satu je lah, dicipta dengan tubuh yang kuat untuk melindungi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sehingga akhir ayat. Dan para lelaki itu memimpin dan melindungi wanita. Qawwam ni dia ada maksud yang banyak tau. Boleh masuk qawwam ni dia ada maksud yang banyak tau. Boleh dimasukkan di dalam makna qawwam. Qawwam ni daripada asalnya qama, berdiri. Maksud qawwam asalnya adalah qiyam ataupun qama, berdiri. Qiyama berdiri, qama dia berdiri. Qaim orang yang berdiri. Maksudnya lelaki inilah yang mendirikan ke atas wanita. Dialah yang mendidik, dia yang memelihara, memimpin. Dialah yang orang panggil, kalau seorang anak yang lemah yang dijumpai di jalanan, apabila seseorang itu mengambil anak yang lemah itu dan dipeliharanya sehingga dia besar, maka dia adalah qawwam ke atas anak tersebut. Dialah yang memberikan segala keperluan bagi anak tersebut. Demikian lelaki pada asalnya dia adalah qawwam. Dialah yang menjadi pemimpin, yang melindungi wanita yang pada asasnya
bersifat lemah lembut dan tenaganya kurang berbanding lelaki. Wanita pula, dia sempurna dengan sifat, dicipta dengan sifat kelembutan untuk disayangi dan dimanjai. Kalau dia kasar macam lelaki, lelaki pun takut. Kan? Orang panggil, kalau ada kadang-kadang, kalau dulu saya kat sekolah ada seorang kawan perempuan tu, dia kasar betul. Suara macam halilintar. Saya tengok kalau dia ada gaduh dengan lelaki, menitih mata lelaki tu. Dia tak, lelaki tu yang menitih mata. Maksudnya, pada asasnya wanita ni dia dicipta dengan kelembutan. Bukanlah maksudnya kalau wanita tu dia kasar, sebenarnya dia berarti dia tidak lembut. Tidak, sebenarnya dia lembut. Tujuan wanita dicipta lembut, lemah lembut. Ustaz, Ya. Perempuan ni kalau dia kasar ni, saya rasa pada perempuan dia ada dua kaedah. Satu tu memang dia kasar, dikata perkataan yang kasar sebenar lah. Lagi satu sebenarnya dia bukan kasar, dia bersifat tabah. Sebab keadaan menyebabkan dia jadi terpaksa menjadi lebih tabah lagi. Lembut-lembut tu tak boleh dah. Okey, terima kasih Hajiah Syahnum. Okey, maksudnya betul lah Hajiah Syahnum, pada asasnya dia memang kalau dia bersama dengan lelaki yang qawwam, yang memang sifatnya dia bersama dengan lelaki yang bersifat sebagaimana sepatutnya lelaki, maka wanita itu secara automatik insya-Allah dia akan kembali kepada sifat dia yang asal. Walaupun dia dengan orang lain nampak kasar, dia nampak brutal, tetapi bila dia dengan orang yang melindungi dia, suami dia, ayah dia, maka akan kembali sifat dia hendak, dia menjadi begitu untuk dia disayangi dan dimanjai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja shay'in fi dhila' a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu atau tuqimahu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa. Maksud dia, nasihatilah wanita. Sesungguhnya mereka dicipta dari tulang rusuk. Sesungguhnya yang paling bengkok ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika engkau hendak meluruskannya akan patah. Jika dia biar akan terus bengkok. Nasihatilah wanita. Hadis riwayat Muslim nombor 1468. Daripada hadis ini, secara zahir dia kita dapati bahawa okey, hadis ini secara zahirnya wanita ini kita tegur, kita biar dia terus bengkok, kita tegur dia patah. Jadi lelaki sebenarnya berada di persimpangan. Tegur pun tak boleh, tak tegur pun tak boleh. Sebab itulah kita kata kalau kita bercakap, lawan cakap dengan perempuan, sudahlah. Jangan. Sebab takkan menang. Kalau menang dia macam berjaya panjat gunung Everest. Maksudnya lelaki tu legend betul. Dia lawan cakap menang dengan perempuan. Maksudnya satu dalam sejuta kan. Jadi maksudnya tu secara zahirnya. Tetapi Nabi SAW ulang 2 kali. Bagi wanita yang berada di bawah tanggungan seseorang lelaki, bapa kepada anak perempuan, suami kepada jadi pakcik kepada anak-anak saudara dia, anak-anak saudara perempuan dan sebagainya. Tetap juga Nabi SAW minta untuk kita teruskan memberi nasihat kepada wanita. Maksudnya walaupun kalau kita tegur, walaupun kita tegur dia tak dengar. Contoh,
Cumanya bukan berarti kalau dia tak dengar, kita kena berhenti tegur. Tidak. Sekiranya sesuatu yang berkait dengan hukum hakam, berkait dengan akidah, berkait dengan halal dan haram, jadi teguran itu mesti tetap dilakukan dengan cara yang lembut. Kerana apa? Kerana jika kamu kasar, dia patah. Kalau kamu biar, dia terus bengkok. Maka biarkan dia terus dengan bengkoknya wanita itu memang kekallah Kekallah bengkok. bengkok, tetapi jangan sehingga dia dipatahkan dan juga dia tidak menjadi lebih bengkok. Maksudnya wanita itu sedang elok je bengkok dia. Kerana apa dia dicipta sebegitu? Adalah sebagai satu ujian kepada lelaki. Sebagaimana lelaki ujian kepada wanita, wanita juga adalah ujian kepada lelaki. Maksudnya nak uji bagaimana lelaki itu dia dapat tak meneruskan sifat yang Allah beri kepada dia, qawwam itu, ataupun dia akhirnya tidak berjaya. Tetapi berjaya atau tidak itu bukanlah pada keputusan. Maksudnya kalau dia telah menunaikan tanggungjawab dia, maka dia berarti telah terlepas tanggungjawab. Maka kembalilah kepada wanita itu. Sekiranya teguran itu untuk kebaikan, maka terima. Sekiranya teguran itu kasar, maka sudah barang pasti teguran itu sukar untuk diterima oleh seseorang wanita. Seterusnya, daripada hadis ini juga, apa yang kita dapat faham, sebagaimana saya baca daripada Fathul Bari berkaitan dengan syarah pada hadis ini, maksudnya biarkan wanita itu sebagaimana sifat asal penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia memang sedia ada bengkok pada perkara-perkara yang harus, pada perkara-perkara yang tidak melanggar hukum syarak. Sekiranya dia tidak sesuai dengan cara ataupun world view seorang lelaki. Contohnya wanita ini, dia punya almari dah nak roboh dah dengan tudung. Tetapi dia kata tak ada tudung, dia kata. Contoh. Sekiranya duit itu dia telah tunaikan hak-hak yang wajib ke atas duit yang dia perolehi, zakat, sedekah, dia bagi kepada ibu dan ayah contoh, ataupun dia telah bantu keperluan suami dia sekiranya suami dia memerlukan bantuan. Jadi kemudian ada lebih duit tu, dia pun dah simpan, dia pun nak beli tudung. Pada pandangan lelaki, kita akan nampak apa nak beli lagi, tudung dah bertingkat-tingkat dah kan. Dah kalau diampai, kalau yang almari punya palang tu kan, dah dah bengkok kan tengah dia sebab banyaknya pakaian dan tudung. Tapi sekiranya wanita itu telah menunaikan hak-hak duit sebelum dia berbelanja, maka walaupun tidak sama dengan sudut pandang lelaki tidaklah ada keperluan untuk menegur sekiranya ia tidak melampau batas. Kerana memang itulah sifat wanita, dia suka benda-benda yang dia suka, lelaki juga dia suka benda-benda yang dia suka. Bagaimana orang lelaki, kalau yang muda-muda dia mungkin suka tidak ada masalah. Ustaz, Ya? boleh saya tanya sikit? Ya, boleh. Wanita ni dicipta bengkok. Jadi lelaki kalau dia nak bimbing wanita cara berhikmah supaya tidak patah. Tidak patah. Boleh Ustaz jelaskan apa maksud patah tu? Maksud patah tu. Okey, sebelum tu apabila disebut tentang dicipta wanita ni daripada tulang rusuk, para ulama dia beza. Adakah ni secara zahir, maksudnya memang wanita ini pada ketika Nabi Adam dicipta, maka dia ambil tulang rusuk yang paling atas untuk dicipta wanita. Maksudnya secara zahir dicipta daripada tulang rusuk. Yang kedua, sebagaimana yang kita bincang, iaitulah itu adalah satu perumpamaan.
untuk menunjukkan bengkoknya wanita. Ini bukan satu kehinaan. Kehinaan? Bukan satu kehinaan, penghinaan kepada wanita apabila disebut wanita itu bersifat bengkok, tetapi bengkok itu adalah kesempurnaan bagi seorang wanita. Kalau dia tak bengkok, tak sempurna. Maksudnya dia tidak ada manja, merengek dia tidak ada merajuk dia tidak ada suka kepada beli benda-benda yang benda dah banyak. Maksudnya dia macam sebenarnya yang itu yang macam tak berapa wanita kan. Tapi pada asasnya begitulah wanita. Jadi apabila kita persoalkan maksud patah di situ ialah wanita itu apabila ditegur secara kasar, secara fitrahnya teguran itu tidak diterima, bahkan dia akan melawan pula kan. Pada asasnya, pada secara fitrahnya bukan sahaja wanita sebenarnya. Kalau seseorang yang melakukan kesalahan, kita tegur dia secara kasar, adakah teguran yang kasar itu akan diterima? Susah kan? Sangat susah untuk diterima. Sekalipun teguran itu betul, sekalipun apa yang ditegur itu betul, tetapi oleh kerana cara menegurnya tidak betul, maka tidak akan diterima. Demikian itulah yang dimaksudkan dengan patah. Maksudnya dia patah, akhirnya dia bukan sahaja tidak mengikuti perintah ataupun teguran yang diberikan, malahan melakukan sesuatu yang di luar batasan pula. Itu yang dimaksudkan dengan apabila wanita itu telah patah, maka nantikanlah bom Hiroshima di rumah masing-masing kan. Apabila telah terkecilnya hati seorang wanita. Ustaz, Ya. dalam keadaan yang sebenar Ustaz ni kita cakap hadis umum kan, kita tak perincikan. Cuma saya nak share, betul tak? Dalam keadaan sebenarnya, suami kalau nak tegur isteri ni atas tindakan yang isteri buat tu, bagi suami tidak betul, dan suami nak tegur isteri tu, adalah lebih berhikmah lagi daripada dia terus tegur. Lebih baik lagi bagi dia duduk dan berunding dengan isteri tu dengan bertanya kenapa dia buat perkara tu. Barulah dia boleh tegur. Sebab apa? Adakala perbuatan isteri tu bersebab menyebabkan dia lakukan sesuatu. Bukan dia laku saja-saja. Ada sebab. Mungkin suami tak tahu sebabnya sebenarnya menyebabkan isteri itu bertindak sedemikian. Maksudnya dalam perkataan hikmah ni maksudnya suami kena lebih tahu lagi kenapa isteri itu bertindak sedemikian. Barulah dia boleh bimbing. Jangan dia terus melarang tindakan isteri itu tanpa mengetahui sebenarnya tindakan itu dilakukan. Betul tak Ustaz? Apa yang Hajah sebut tu adalah kita panggil sebagai method lah, method dalam teguran, method dalam membetulkan sesuatu kesalahan. Mungkin dia nampak salah pada pandangan lelaki, tetapi pada hakikatnya dia ada alasan yang tertentu bagi seorang wanita. Jadi sekiranya sesuatu itu tidak menyalahi syarak, maka masih lagi perlu kepada perbincangan di antara suami dan isteri, abang dan adik kan, ibu dan antara ayah dengan anak perempuan. Okey, seterusnya persamaan lelaki dan perempuan. Walaupun lelaki dan perempuan pada asasnya dia berbeza, tetapi dari sudut hukum, perintah agama, balasan terhadap amal, maka ia terpakai kepada lelaki dan perempuan tanpa ada perbezaan. Ni saya bagi laju je lah, mungkin kita tak sempat nak baca satu-satu. Surah An-Nisa tentang bagaimana mayyamal di antara lelaki dan perempuan ini, hukum asalnya min dzakarin au untha wa huwa mu'min, sama ada daripada kalangan lelaki ataupun perempuan, sekiranya dia beriman, maka bila dia melakukan amal soleh,
maka dia akan diberi ganjaran yang sama, tidak ada perbezaan. Ini pada asasnya lelaki dan perempuan dari sudut ucapan atau perintah agama, tidak ada perbezaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada lelaki maupun perempuan. Masing-masing sekiranya beramal, maka dia akan memperolehi ganjaran di sebalik amalan dia tersebut. Kalau dalam surah Al-Ahzab ni 35 ni kan lagi banyak was-sadiqin was-sadiqat, kan, mereka yang bersedekah lelaki dan perempuan, mereka yang mukmin di kalangan lelaki dan perempuan, maka mereka ini semua Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan ganjaran yang sama tanpa membezakan di antara lelaki dan azab dia, perempuan lain azab dia. Tak. Ini lelaki ganjaran dia lain, perempuan ganjaran dia lain. Tidak. Sama sahaja di antara lelaki dan perempuan dari sudut perintah agama dan balasan terhadap amalan. Yang ini tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah boleh, kalau rajin nanti boleh tengok sendiri ayat-ayat yang saya senaraikan di sini. Okey. Hikmah Tuhan dalam penciptaan jantina. Tidak ada satu pun penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sia-sia. Setiap persamaan dan perbezaan terdapat hikmah penciptaan padanya. Sebagai hamba, kita wajib akur bahawa Allah lebih mengetahui setiap penciptaannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Adakah Tuhan yang mencipta tidak mengetahui sedang dia maha halus dan mengetahui? Surah Al-Mulk ayat 14. Ayat 14. Surah Al-Mulk ayat 14. Apa yang ingin saya sampaikan di sini ialah sekiranya kita melihat kalau hari ini kita sebut sebagai gerakan feminis, sekiranya kita melihat bahawa adanya usaha-usaha untuk ke arah sama rata di antara lelaki dan perempuan, ada benda-benda yang kita lihat sebagai tidak puas hati terhadap perbezaan di antara lelaki dan perempuan, kita katakan sekiranya telah ada ketetapan di dalam agama pada tempat-tempat yang tertentu tentang berkaitan dengan perbezaan lelaki dan perempuan, maka sebagai hamba yang beriman kepada Allah bahawa Allah lebih mengetahui segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta, maka kita akan akur. Kita tidak akan ada persoalan sekalipun kita pada logik akal kita lihat benda itu. Logik akal. Pada logik akal kita lihat benda itu sesuatu itu tidak tepat ataupun tidak adil, tetapi sekiranya ia adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa kita wajiblah akur bahawa ia adalah ketetapan yang lebih baik kerana Allah yang lebih mengetahui tentang segala penciptaannya di dunia, di langit dan juga di bumi. Okey. Meraihkan sifat dan naluri jantina. Jadi kalau kita sebut tadi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada pada hukum asal, tidak ada perbezaan lelaki dan perempuan dari sudut perintah dan juga balasan. Perintah ibadah dan juga balasan tidak ada beza lelaki dan perempuan. Tetapi apabila ada perbezaan yang telah Allah letakkan pada bab-bab yang tertentu, maka sebagai seorang yang beriman, kita wajib akur terhadap perbezaan-perbezaan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala gariskan. Okey, yang pertama, apabila terdapat perbezaan hukum di antara lelaki dan wanita, hakikatnya ia untuk meraihkan tabiat dan fitrah jantina. Misalnya yang pertama, saya contohkan di sini, perbezaan aurat dan pakaian. Wanita auratnya begini, lelaki auratnya begini. Ada orang kata, kenapa wanita tidak boleh pakai ketat, lelaki boleh pakai ketat? Kita katakan tak, lelaki kalau pakaiannya ketat, yang badannya berbonggol-bonggol,
dia orang main jin, dia membawa fitnah kepada wanita, sama saja, tak ada perbezaan. Kalau dia kurus, orang panggil kurus seperti apa orang panggil sekeping papan, kalau dia pakai orang lelaki kalau dia kurus kering kontang, tak ada apa-apa, bertulang je kan, kalau dia pakai ketat pun tak ada membawa fitnah kepada lelaki. Tetapi kalau wanita, dia kurus ke, dia gemuk ke, dia berisi ke, dia pakai ketat, maka dia akan membawa fitnah kepada lelaki. Kita jangan kerana sememangnya fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada lelaki, dia suka untuk melihat wanita, dan fitrah Allah jadikan kepada wanita, dia suka melihat kepada lelaki, dan lelaki ini dia melihat kepada wanita ini bukan kerana itu Allah suruh tutup keseluruhan, melainkan apa yang diharuskan untuk buka. Kerana apa? Kerana sememangnya lelaki ini ini bocor rahsia lelaki, bukannya untuk memalukan lelaki, tetapi inilah fitrah lelaki. Tidak kira dia seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi, mempunyai iman yang begitu teguh, tetapi fitrahnya begitulah, dia tetap juga menyukai kepada aurat wanita. Dan asbab daripada itulah dia menjadi satu ujian kepada lelaki. Maksudnya wanita itu adalah ujian kepada lelaki, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, pada akhir zaman ini Allah aku tidak tinggalkan, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu fitnatan, aku tidak tinggalkan satu fitnah adarru, lebih berat lagi kepada seorang lelaki, lebih daripada fitnah seorang wanita. Maksudnya wanita adalah fitnah yang paling besar kepada lelaki berbanding daripada harta dan pangkat. Jadi sememangnya perbezaan itu mempunyai suatu hikmah yang untuk meraihkan tabiat dan fitrah jantina masing-masing. Lelaki begitu, perempuan begitu. Lelaki begitu, perempuan juga begitu. Lelaki begitu, perempuan begini. Okey. Yang kedua, perbezaan pembahagian faraid. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang hukum hakam faraid ni dengan penceritaan yang begitu terperinci, tidak seperti hukum hakam yang lain. Kita tidak akan jumpa hukum hakam yang terperinci berkaitan solat, tidak. Puasa, tidak. Haji, ada perincian tapi tak begitu mendalam. Zakat, tidak. Ustaz, boleh saya tanya soalan tadi tak? Boleh. Soalan tadi Ustaz cakap aurat ni bila lelaki tengok dia akan macam ada something lah kan. So maksudnya kalau lengan, tangan, kaki tu pun boleh menyebabkan seorang lelaki tu jadi something ke? Malulah nak cakap sebagai seorang lelaki nanti. Saya nak tahu tu. Ada Saya nak tahu tu. Haji apa ada dalam ni sekali haji. boleh ni kongsi. Sebab lengan, kaki kan semua aurat kan. Tu saya nak tahu tu. Bagi perempuan saya rasa Ustaz, perempuan dia punya nafsu dia tu banyak orang kata nafsu lelaki 1, nafsu perempuan 9. Betul kan Ustaz? Tapi perempuan nafsu 9 ni ialah perkara-perkara umum macam pakaian, emas, macam-macam tu aja. Tapi nafsu lelaki yang 1 ni adalah terjurus lebih kepada perempuan. Sebab tu yang perempuan tu dia nak kena betul-betul jaga aurat dia. Kalau perempuan tengok kaki lengan apa ada, tak ada apa benda pun. Tapi itu tidak pada lelaki. Lelaki dia lain. Dia kalau perempuan tu pakai tutup pun kadang ia tengok muka pun kadang dia tercetus juga pada perasaan dia. Betul tak Ustaz?
Susah nak buat pengakuan ni. Susah. Ustaz Aziz ada, Ustaz Aziz? Ustaz Aziz ke Ustaz Aziz tak masuk? Aziz tak masuk. Aduh, kalau tak boleh dia jawab Panas kan. tadi Ustaz. Tu lah, panas. Ustaz. Panas soalan Ustaz. Ustaz kena jelaskan Ustaz, sebab kita orang memang macam kenapa lengan pun boleh jadi aurat kan, lengan aurat, kaki aurat kan. So kita nak tahu macam mana, apa, kenapa. Adakah dia, sedangkan benda-benda lain pun sama kan, macam leher, punggung apa tu kita dah tahu. Tapi bila Ustaz cakap macam tu tadi, so saya macam tertanya-tanya, lengan pun macam tu ke? Kaki pun macam tu ke? Maksudnya macam tu lah. Okey. Saya panas Ustaz hari ni Ustaz. haji-haji yang lain diam ni. Okey. Saya jawab. No komen lagi lah Ustaz. Kita dengar dulu. No comment Ustaz. Okey. Saya rasa macam ni lah. Kalau kita nak tanya pun Ustaz pun segan nak cerita sebab dia lelaki. Kita ni ramai perempuan ni, lelaki sikit dekat sini. Macam ni lah, kita pegang senang je lah. Tanya Kalau kat Allah suami tutup, masing-masing. kita tutup sajalah. Kita jangan banyak tanya lagi lah. Betul. Tanya kat suami masing-masing lah. Okey. Tetapi jawapan ringkas saya ialah Allah Akbar. Jawapan ringkas saya, apabila Allah suruh tutup tu, memang itu adalah bantuan seorang wanita kepada iman seorang lelaki. Senang macam tu lah. Apabila seorang wanita itu dia menjaga aurat dia, bermaksud dia telah membantu lelaki untuk menjaga iman dia. Kalau seseorang wanita tu dia merasakan orang seperti kalau wanita tu kalau dia keluar rumah, dia seperti melihat mata-mata lelaki ni begitu kalau di pasaraya terkilas nak pandang wajah dia. Maksudnya dia memiliki wajah yang cantik. Sekira memang menjadi satu yang bukanlah sehingga tahap wajib, walaupun ada sebagian ulama wajibkan. Tetapi kalau dia ingin mencari kesempurnaan, maka dia memang perlu untuk menutup hatta muka dia dengan memakai niqab. Sekiranya memang telah menjadi perhatian ramai wajah dia. Maksudnya itu sebenarnya lebih kepada untuk membantu iman lelaki di samping untuk menjaga diri seorang wanita itu sendiri. Okey. Adakah ini bererti kita katakan ini adalah kelemahan lelaki? Kita kata ya, memang kelemahan lelaki ialah kerana itulah kalau kita wanita itu memang kelemahan lelaki. Kenapa kita tidak nafikan? Kerana Nabi SAW yang saya bacakan hadis tadi telah pun jelas menyatakan bahawa memang wanita adalah fitnah yang paling besar kepada lelaki. Masuk fitnah di situ ialah ujian bagi lelaki. Kalau dah dikatakan ujian yang paling besar bagi seorang lelaki, berarti kena saling tolong-menolong di antara lelaki dan perempuan. Okey. Seterusnya pembahagian faraid. Yang ini nanti kita ada kaedah lain yang khusus bukan faraid, tapi secara umumnya apabila terdapat perbezaan di antara bahagian yang diperolehi oleh wanita sikit berbanding bahagian yang diperolehi oleh lelaki, maka asas dia sebelum kita bincang tentang kenapa dan bagaimana, asas yang paling bawah sekali yang kita kena pasakkan ialah Asas yang kita kena pasakkan dalam hati kita. Kalau kita ada rasa macam tak adil lah faraid dan sebagainya, asas bawah kita kena letak bahawa faraid ni bukan manusia yang bahagi letak pembahagian tu, tapi Allah yang letak. Baru kita akan lega kerana kita tahu bahawa apabila Allah yang letak, Allah yang paling mengetahui. Jadi apabila kita patuh, walaupun kita rasa sedih, tetapi apabila kita patuh, sebenarnya kepatuhan kita akan overcome kita punya semua perasaan-perasaan buruk sangka kita terhadap
hukum Allah yang telah ada, sedia ada, yang telah ditetapkan oleh Allah. Okey, yang ketiga perbezaan jumlah saksi. Ni saya laju je lah. Yang keempat hukum haid dan nifas. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala sedia beri wanita ni ada haid, ada nifas, maka Allah berikan dia cuti, Allah berikan dia keringanan, tidak perlu solat, tidak perlu puasa dan sebagainya. Dan yang kelima, apabila lelaki diberikan kekuatan, maka menjadi kewajipan dia untuk menafkahi anak dan isteri, kerana kelebihan dari sudut tenaga yang Allah berikan, walaupun isteri dia bekerja, mempunyai gaji sendiri, tetapi kekallah kewajipan seorang suami untuk memberi nafkah kepada isteri, walaupun isteri dia membantu dalam ekonomi rumah tangga, tetapi pada asasnya kewajipan itu kekal. Sebagaimana sifat seorang lelaki itu yang diberi kekuatan, maka dia mesti mencari rezeki untuk menafkahi anak dan isteri. Okey, seterusnya asas yang ke-10 dah habis masa habis. Boleh ke saya sambung? Kalau tak Boleh. boleh Boleh. Okey, asas yang ke-10, orang yang menolong agama pasti Allah menolongnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, asas yang ke-10 ini berdasarkan firman Allah, wala yansurannallahu man yansuruhu. Dan Allah latar belakang ayat. Pada asalnya Allah tidak mengizinkan orang Islam untuk memerangi golongan musyrikin. Mereka diminta bersabar dengan kelakuan musyrikin. Maksudnya walaupun musyrikin dah mengusir mereka daripada Mekah, menganiaya anak isteri mereka, tetapi Allah tidak izinkan untuk orang Islam memerangi orang kafir ketika itu. Mereka diminta untuk bersabar. Mereka diperangi hanya kerana mereka berkata Allah adalah Tuhan kami, Allahu Rabbuna. Maksudnya orang Islam dia tidak ada menyakiti orang kafir, tetapi orang kafir mereka memerangi orang Islam hanya kerana mereka mengatakan Allah adalah Tuhan kami. Okey, seterusnya setelah berhijrah ke Madinah, Allah mengizinkan mereka untuk menghalang kerosakan yang dilakukan oleh musyrikin. Allah menjanjikan pertolongan kepada mereka yang menolong agama Allah. Dapat difahami daripada ayat ini ialah syarat Allah ialah keikhlasan untuk membantu agama Allah. Bukan sebab-sebab keduniaan seperti kedudukan, harta, wanita dan lain-lain. Maksudnya ayat yang menyatakan bahawa Allah akan tolong kamu kalau kamu tolong agama Allah, ia mestilah asasnya ialah ikhlas. Asasnya ialah ikhlas. Bukannya mengharapkan ganjaran dan sebagainya. Sebab kehadiran pertolongan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Tu ayat 40. Kemudian Allah sebut pada ayat yang ke-41 ciri-ciri ataupun faktor-faktor ataupun sebab-sebab untuk suatu pertolongan itu hadir kepada kita. Pertolongan Allah. Iaitulah alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Pertama, mendirikan solat, yang ini hak Tuhan. Apabila disebut mendirikan solat, ini adalah hak Tuhan yang paling asas. Ia merangkumi semua hak-hak Tuhan yang lain dari sudut hukum hakam, tapi direngkaskan kepada mendirikan solat kerana mendirikan solat itu adalah asas kepada semua perintah-perintah yang lain. Berkaitan dengan hak Tuhan. Okey, yang kedua, mengeluarkan zakat. Yang ini hak Tuhan yang berkaitan dengan hak manusia. Kalau yang pertama tadi, pertolongan itu hadir sekiranya kita telah memenuhi hak Tuhan. Yang kedua, ataupun sebab yang kedua, maksudnya dia bukannya atau ni tau. Dia mesti dan. Mendirikan solat dan mengeluarkan zakat dan mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maksudnya kena ada kesemua ciri-ciri ini. Barulah bantuan Allah itu akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada
hambanya. Hamba dia. Yang kedua, mengeluarkan zakat, iaitulah kita menjaga hak makhluk yang lain, menjaga hak saudara mara kita, menjaga hak manusia yang lain. Terangkum dalam dia ialah sedekah, infak, sedekah yang sunat, nafkah kepada anak isteri, sedekah kepada bukan Islam dan sebagainya. Maksudnya dia termasuk di dalam maksud memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan manusia lain, dengan makhluk lain. Yang pertama kita menjaga hak Tuhan, yang kedua kita menjaga hak manusia, yang ketiga mengajak kepada kebaikan, iaitulah apabila orang yang tidak tahu kita ajar, orang yang lalai kita ingatkan, dan yang keempat mencegah kemungkaran, iaitulah orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui sesuatu itu salah kita bagi tahu, orang yang melakukan secara sengaja kita ingkar, kita tegur dan sebagainya. Maksudnya kena ada 4 ciri ini, barulah Allah akan turunkan bantuan atau nusrah kepada hambanya. Okey. Pertolongan yang pasti. Apabila Allah sebut Allah akan tolong, maka dia memang akan tolong. Tapi kenapa pertolongan itu tidak sampai, maka ia berbalik kepada kita. Adakah kita telah memenuhi ciri-ciri ataupun syarat-syarat pertolongan Allah itu? Contohnya kita nak apply, kalau sekarang ni kita nak apply suatu permohonan. Kalau kita nak apply loan kat bank dan sebagainya, dia akan ada dokumen-dokumen sokongan, dia ada syarat-syarat tertentu. Maka untuk dia lulus, dia perlukan syarat-syarat itu mesti dipenuhi. Begitu juga pertolongan Allah. Kalau syarat-syarat tidak dipenuhi, maka tidak akan diberikan pertolongan itu. Kerana apa? Kerana pertolongan yang Allah nak bagi itu adalah benda yang pasti, barang yang pasti, yang tidak akan dimungkiri. Daripada ayat itu sendiri, Daripada ayat itu sendiri, iaitu ayat surah Al-Hajj ayat 40 itu, ada ciri-ciri yang menunjukkan bahawa pertolongan itu adalah pertolongan yang pasti. Pada sudut bahasa saja ia telah menunjukkan bahawa ia adalah pertolongan yang pasti sekiranya kita memenuhi keperluan untuk pertolongan itu diberikan. Dari sudut bahasa saja, 3 penguat. Iaitulah yang pertama huruf lam di awal perkataan layan surana wa layan surana. Huruf lam tersebut dia adalah penguat dan pasti. Huruf nun di akhir perkataan layan surana, nun sabdu tu satu lagi taukid. Maksudnya ada 2 penguat di dalam satu perkataan. Kalau kita terjemahkan, dan pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan maksud menolong. Maksudnya pasti akan. 2 penguat. Dan ayat itu ditutup innallaha ala qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha kuat dan Maha mulia. Maksudnya Allah berhak untuk memberi pertolongan sekiranya dia hendak memberi pertolongan kerana dia Maha kuat dan Maha mulia. Sebab-sebab terhalang pertolongan, amalan yang rosak. Apabila hak Allah tidak dipenuhi, hak manusia diabaikan, golongan bawahan tertindas, gelandangan dibiarkan, orang miskin terus tertindas, yang miskin kekal miskin, semakin miskin, yang kaya bertambah kaya, maka kesabaran yang rapuh. Ini antara 3 yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia, Tafsir Qurtubi, bahawa ini adalah antara sebab-sebab terhalangnya pertolongan. Saya nak highlightkan di sini ketiga-tiga ni yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi ni, iaitu amalan yang rosak, iaitulah apabila kita telah meninggalkan ataupun mengabaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengabaikan hak Allah. Kita mengabaikan hak Allah. Ada orang kata dia telah menunaikan zakat, maka dia telah menunaikan hak Allah. Sedangkan dia terlupa yang zakat itu disekalikan dengan solat. Dia mengabaikan solat. Maka amalan dia walaupun ada yang baik bagi zakat, keluarkan zakat, baik, kita tidak
dia telah melakukan tanggungjawab dia sebagai seorang hamba, tetapi ia suatu amalan yang rosak kerana amalan itu tidak datang secara package sebagaimana dia diperintahkan. Contohnya kalau kita order satu barang daripada Shopee ke Lazada ke, sampai kepada kita, ada part-part yang rosak, ada tempat-tempat ataupun ada kalau benda tu terpecah-pecah, kita kena pasang balik, pasang sendiri, ada skru yang tak cukup dan seumpamanya, maka dia adalah benda yang rosak walaupun part-part yang lain elok. Tapi secara keseluruhan dia adalah rosak. Barang yang rosak, barang yang tidak sempurna, tidak boleh digunakan. Hatta kalau kita beli meja yang kita pasang sendiri, meja kalau tak cukup skru, tak cukup kaki, walaupun part-part yang lain sempurna, tetapi tidak boleh digunakan juga meja tersebut. Okey, yang kedua, golongan bawahan yang tertindas. Kerana apa? Kerana agama ini dia berdiri sebenarnya dengan doa orang-orang yang dhaif, dengan doa orang-orang yang lemah. Apabila orang-orang yang lemah mula mengangkat tangan untuk mendoakan orang pemimpin, maka ketahuilah pemimpin itu berada di landasan yang betul untuk menegakkan agama Tuhan. Tetapi apabila seorang pemimpin itu mula mengabaikan orang bawahan, mereka yang lemah, apabila orang dhaif ini, orang yang lemah yang tidak mempunyai harta ini mula mendoakan yang tidak baik kepada pemerintah, ketahuilah hayat pemerintahan itu tidak lama. Kesabaran yang rapuh, maksudnya kita tak sabar. Kesabaran yang rapuh, maksudnya kita tergesa-gesa untuk mendapatkan suatu pertolongan daripada Allah, sedangkan sebenarnya kita tidak lagi mencapai ataupun memenuhi kriteria untuk sesuatu pertolongan itu diberikan. Okey, sebagai penutup saya bacakan perkataan Umar radhiyallahu anhu. Beliau menulis kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam satu surat, sesungguhnya aku memerintahkan kamu dan tentera yang bersama kamu untuk bertakwa kepada Allah dalam setiap ketika. Sesungguhnya takwa adalah sebaik-baik persediaan menghadapi musuh. Hendaklah kamu berhati-hati dengan maksiat yang kamu lakukan berbanding berhati-hati dengan terhadap musuh. Sesungguhnya dosa para tentera lebih ditakuti daripada musuh itu sendiri. Sesungguhnya kaum muslimin diberi kemenangan kerana maksiat para musuh Allah. Jika bukan kerana itu, kita memang tidak ada kekuatan yang mencukupi. Jumlah tentera kita tidak setanding mereka. Persediaan kita tidak setanding memiliki kelebihan. Kita tidak menang kerana kelebihan dan kekuatan kita, tetapi kita menang kerana pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Setakat itu saja pembentangan saya pada petang ini. Ada apa-apa soalan? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okay, tadi Ustaz ada cakap infak kan? Infak. Kalau macam untuk non-Muslim, kalau macam hari Jumaat, kita nak infak untuk orang non-Muslim kan? Macam kita beli apa-apa, kita bagi dekat dia sikit. Adakah infak kita tu macam mana kategori dia untuk hari Jumaat? Kalau kita beri infak, dia ada turutan dia. Yang pertama, infak yang terbaik adalah kepada kaum kerabat. Yang kedua, jiran tetangga. Yang ketiga, kaum muslimin secara umum. Dan yang keempat, kepada belum muslim. Hang lah. Walau bagaimanapun, sekiranya ada keperluan untuk kita melangkau turutan tersebut, maka tidak ada masalah untuk kita langkau. Ia dikira sebagai sedekah ataupun nafkah yang Allah terima juga. Kerana dia bukan zakat. Zakat memanglah tak boleh bagi secara suka-suka. Jadi sekiranya ada keperluan, maka tidak lagi terpakai turutan tersebut. Boleh saja kita bagi kepada orang bukan Islam sekiranya dilihat dia memang memerlukan pada ketika itu. Macam kita saja nak infak, kita nak ingatkan infak untuk hari Jumaat.
tersaja je lah sebab tadi macam ada seorang Muslim tu datang beli kuih. Lepas tu saya macam nak bagi dekat dia lah untuk infak hari Jumaat. Ingat macam tu. Oh Macam boleh. mana? Maksudnya di situ ada keperluan yang betul-betul secara direct dengan situasi. Boleh ke tak boleh? Yang Allah terima insya-Allah. Infak ni tak ada kaitan. Dia termasuk dalam infak yang Allah Subhanahu Wa Taala terima, kerana infak yang sunat, nafkah ataupun sedekah yang sunat, dia tidak terhad kepada orang Islam. Dia boleh diberikan kepada sesiapa sahaja selagi mana ia tidak digunakan untuk memusuhi kita. Oh, okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, minta Ustaz jelaskan istilah istidraj. Nak sebut pun susah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan memberi istidraj kepada seseorang mereka min haitsu la ya'lamun, dari sudut mereka tidak perasan pun, tidak mengetahui yang mereka sedang diberikan istidraj. Istidraj ialah suatu nikmat yang Allah berikan untuk menjauhkan lagi dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan erti kata lain, pada asasnya duit adalah nikmat, tetapi apabila dia masuk di dalam bab istidraj, maka dia bukan lagi nikmat tetapi dia adalah musibah. Seseorang mungkin tidak perasan yang dia diberikan istidraj. Tetapi sekiranya dia, tapi pada asasnya lama kelamaan sekiranya dia mempunyai iman, dia akan perasan yang Allah Subhanahu Wa Taala sedang berikan dia istidraj. Dia apabila dia diberi nafkah, dia berat untuk dia infak. Apabila dia diberi rezeki yang luas, maka kehidupan dia yang bertambah selesa tetapi nafkahnya tidak bertambah. Maksudnya sedekah dia tidak bertambah. Kehidupan dia bertambah selesa kerana rezeki yang Allah berikan banyak. Tetapi Ustaz? Tetapi sedekahnya tidak bertambah. Contohnya dia dapat 1,000, dia bagi RM10. Dia dapat 2,000 pun dia bagi RM10. Ditakuti ia mempunyai unsur-unsur daripada istidraj kerana ia tidak membawa, duit itu tidak membawa dia, rezeki yang dia dapat itu tidak membawa kepada bertambahnya amal dia, bertambahnya amal soleh dia. Itu yang dimasukkan dengan istidraj. Terima kasih Ustaz. Sama. Ada lagi? Kalau tak ada, kita tutup. Ada satu lagi Ustaz. Saya. Kalau macam kita disunahkan membaca Al-Mulk kan sebelum tidur, dia afdal tu masa kita dekat pembaringan masa nak tidur ataupun lepas kita solat Isya everything kita baca Al-Mulk, ataupun masa kita nak tidur baru kita baca Al-Mulk. Yang mana afdal? Tidak ada ketetapan. Boleh saja kita baca pada ketika yang kita nak baca selepas daripada Isyak sebelum kita tidur. Okey. Okey. Begitu juga kalau kita nak baca surah Waqi'ah, ada hadis dhaif berkaitan dengan mereka yang membaca surah Waqi'ah pada malam hari, dia tidak akan ditimpa dengan kefakiran. Hadis itu dhaif, tetapi sekiranya kita nak amalkan tidak ada waktu tertentu pada waktu malam. Boleh saja kita baca. Maaf Ustaz, ada yang katakan baca surah Al-Waqi'ah ni bagus pada waktu pagi. Tu dhaif juga ke Ustaz? Hadis yang dhaif yang berkaitan dengan baca surah Waqi'ah ni malam. Saya tak tahu ada hadis pagi. Ada diorang kata baca pagi tu ibarat macam pembuka rezeki. Macam tu lah lebih kurangnya. Nanti saya sharekan hadis tu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dhaif, okey.
Okey, ada apa? Kalau tak ada saya tutup. Aku lupa boleh ada. Ustaz, tapi saya tak ingat masa saya dengan Cik Ibu kalau ingat. Ada apa Prof. kita bincangkan. Ada satu aspek kita bincangkan dengan Ustaz Aziz. Ustaz Aziz minta kita tanya pada Ustaz. Tapi saya pun tak ingat. Apa dia? Tak apalah, nanti lain kali lah saya cari balik. Okey. Nanti Ustaz Aziz boleh ingatkan insya-Allah. Nanti saya tanya dia juga. Okey. Alright. Okey, kalau tak ada apa-apa saya tutup. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim.